Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ila akhir. Telah bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla semua makhluk yang ada langit dan di bumi. Ayat ini kata ulama tadabbur iftitahus surah. Allah mulakan surah ini dengan ikhbar tentang tasbih semua perkara yang ada di langit dan di bumi. Jadi surah ini salah satu daripada surah yang Allah Ta'ala mula dengan tasbih. Kita dah bicara siri lepas. Ada beberapa surah yang dimulai dengan tasbih pada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala peringatkan orang mukmin supaya sentiasa bertasbih kepada Allah. Dia panggil tasbihu syukrin, untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah kurniakan, dan juga di atas nikmat pembukaan negeri Bani Nadir. Allah Ta'ala bagi kita ambil perkampungan Bani Nadir, selesai kita. Seolah-olah dia kata faka'annahu qal sabbihullah, wahai pejuang-pejuang Islam yang telah dapat mengusir Bani Nadir, bertasbihlah kamu kama sabbahalahu ma fis samawati wa ma fil ardi, sebagaimana telah bertasbih segala makhluk di langit dan juga di bumi. Kamu juga untuk nyatakan syukur, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh, tak mau bertasbih. Kita mengatakan ini satu kepincangan yang besar setelah kita kenal Allah sebagai pencipta yang maha agung. Ayat yang faedah yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Allah yang telah mengeluarkan puak-puak ahli kitab daripada Madinah. Kata ulama tadabbur, yadullu ala anna lahum hasyran wa jala'an. Maknanya menunjukkan ayat ini bahawa mereka akan tetap dihalau keluar. Di mana saja mereka berada, mereka akan dihina. Jadi yang pertama sekali Nabi kita halau mereka keluar dari Madinah. Mereka pergi ke Khaybar, berkumpul di sana. Kemudian mari zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar baca dalam hadis, la yajtami' dinani fi jaziratil Arab, tak boleh berkumpul dua agama dalam semenanjung tanah Arab, tak boleh. Maka akhraja baqiyatahum minha, Umar halau semua keluar. Yang ada lagi tu, dia pergi ke mana? Pergi ke Syam. Pergi ke Syam. Maka ini menunjukkan bahawa perjalanan mereka itu sangat berat. Terpaksa kena pikul barang-barang, buat lari pergi, bawa barang-barang dia. Kerana apa? Kerana sayang pada harta benda. Tapi satu penyeksaan lah. Berjalan travel, suka-suka pun tak suka, penat. Ini berjalan dengan hati yang gusar, sebab dia takut mungkin dalam perjalanan mereka akan dibunuh dan sebagainya. Dia kena tahu orang Islam ini mengikut perjanjian. Orang yang tak ikut janji itu Yahudi, munafiqin dan spesies-spesies yang ada sifat-sifat munafik amali wal iyazubillah. Kerana itu kita rasa bimbang sekarang. Saya rasa bimbang dan cemas apabila ada segelintir di kalangan orang-orang yang hebat-hebat dalam negara cuba bermain-main dengan janji-janji, dengan sumpah-sumpah. Sebagaimana kata di ahli syair, iza kana rabbul baiti biddufi dariban fasimatu ahlil baiti raqsu. Kalau tuan rumah tu, ketua rumah duk pukul gendang, maka rakyat dalam rumah dia pastilah duk menari. Jadi kalau ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, orang yang hebat-hebat duk ajar masyarakat supaya berjanji dan mungkir janji, supaya bercakap dan dibohongi, kita akan bayangkan bagaimana generasi yang akan datang. Mungkin kita akan melahirkan masyarakat pembohong, masyarakat pendusta, sebab diajar
pendustaan, pembohongan itu satu, orang panggil satu fenomena, satu bendanya normalisasi baru yang tidak rasa malu dan tidak rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Tak rasa bersalah. Itu dulu, sekarang lain. Mana janji kita? Allahul Musta'an. Kita rasa bimbang ini, tengok. Maka puak-puak Yahudi yang suka membatal janji ini, iaitulah perangai Yahudi yang tak boleh kita ikut kerana perbuatan mereka itu jahat. Baik, itu yang kedua. Allah kata mereka akan dihalau keluar. Ada ulama lain kata li awwalil hasyri, al-hasyri tempat berkumpul, yakni mereka pergi ke bumi Syam, ardul al-hasyr wal mahsyar. Wallahu alam, yang pentingnya dari sudut fakta sejarah, mereka keluar kali pertama di zaman Nabi dan kali yang kedua di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu. Baik, masih lagi dalam ayat yang sama, Allah bagi tahu kepada kita, ma zanantum an yakhruju, kamu tak sangka mereka akan keluar. Dan Allah kata, aku campak dalam hati mereka takut. Innama zakarallahu ta'ala zalika ta'ziman li hadhihi ni'mah. Dengar ni pelajar, Allah Ta'ala sebut perkara ini supaya kita orang yang beriman ni merasa, menjiwai nikmat yang besar ini. Kena rasa jiwa nikmat yang besar. Jangan tak rasa apa, beres je, Tuhan tolonglah. Satu, bila Tuhan tolong kita kena syukur, Sebab apa? Sebab orang mukmin tak sangka benda ni boleh terjadi. Tak sangka benda ni boleh apa ni? Boleh kemenangan. Mereka boleh keluar sedangkan persiapan mereka yang cukup apa? Yang cukup mantap. Jadi Allah kata fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Allah Taala bawa mari kemenangan tanpa kamu sangka. Jadi kita ni kalau kita dapat kemenangan dalam apa-apa perjuangan kita dengan cara yang baik, yang telus, bukan pembohongan, bukan kelentongan, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang dapat kemenangan melalui pembohongan, tunggulah. Sebab tapak yang dibina di atas bohong, al-kazib, maka ianya sama ada akan runtuh ataupun mendapat kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita sebagai seorang Muslim dikatakan al-mu'min la yakzib, orang mukmin tidak berbohong. Maka sikap pembohongan ini jangan sekali-kali dijadikan satu benda yang normal, sebab kita akan melahirkan masyarakat yang bohong sebagaimana yang dibimbangi oleh para ulama Islam. Jadi wa qazafa fi qulubihimur ru'bu, Allah Taala campak dalam hati mereka takut. Maka asbabul hazimah, sebab kekalahan mereka sebab takut dalam hati. Itu adalah merupakan pertolongan Allah. Bukan senang orang nak takut ke orang ni, kecuali apabila Allah Taala campak dalam hati dia takutlah dia. Baik para pelajar, kita pindah kepada faedah yang keempat. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka meruntuhkan bangunan-bangunan mereka sendiri. Mana dalam kota, dia runtuhkan bangunan. Di luar kota, tentera Islam yang runtuhkan. Apa kata ayat ini? Ayat ini menjadi hujjah fi ikhrabi biladil adwi lin nikayah. Ulama kata ayat ini menjadi dalil boleh kita runtuhkan, kita rusakkan bangunan ataupun barang-barang kepunyaan orang kafir. Ketika kita kepung mereka tu, kita boleh rusakkan barang-barang lin nikayah, untuk nak memberi tekanan kepada mereka. Kamu sayang benda ni, mari beriman. Kamu sayang benda ni, tinggal dengan cara baik, berdamai. Kalau tidak, kita akan runtuhkan. Itu satu.
Yang kedua, inqila, kalau orang tanya kenapa mereka runtuhkan bangunan dan orang mukmin. Hak Yahudi sendiri runtuh, itu kita nampaklah sebab dia duduk dalam rumah. Tapi la yutasawwaru, kita tak boleh nak gambarkan bagaimana orang mukmin juga diruntuh. Kalau kita dah tawan, kenapa kita nak rusakkan barang? Itu pembaziran. Pembaziran satu kebodohan. Jawab dianya, innama adhafa ilaihim. Jadi diidafakkan keruntuhan tu kepada orang mukmin, sebab orang mukmin yang memberi tekanan kepada Yahudi, yang menyebabkan Yahudi merusakkan harta dia sendiri. Wallahu alam, itu salah satu daripada huraian, dan huraian yang nampak di awal tadi lebih jelas. Maknanya orang kafir runtuh di dalam, orang mukmin yang mengepung kota ini meruntuhkan dari luar. Kita kata wallahu alam, itulah perbincangan. Yang kelima, fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah kamu ambil pengajaran, wahai orang-orang yang punya mata hati yang cerah. Jadi kata di ustudillah bihi ala hujjiyatil qiyas. Tulis ni pelajar. Ayat ini menjadi hujah kepada qiyas, salah satu daripada dalil yang dipakai dalam perundangan Islam. Wa annahu fardu kifayatin 'alal mujtahidin, macam menjadi fardu kifayah kepada ulama-ulama yang mujtahid. Orang tidak ulama jangan duduk mikir nak jadi ulama juga, la. Jadi qiyasus syai' bis syai', kita ukur benda ni banding dengan benda ni. Sebabnya, oleh kerana sebab yang sama, contohnya kita kata beras. Beras tak ada dalam hadis, dia kena zakat contohnya, ataupun terjadi unsur ribawi, yang adanya gandum, yang adanya lain-lain, tapi beras tak sebut. Maka kita qiyaskan beras kepada gandum bijami', sebab qiyas ni boleh, beras boleh tahan lama, dia juga termasuk makanan yang mengenyangkan, sama seperti gandum, maka qiyas dianya, ilah dia sama. Itu dia panggil ilmu qiyas. Ilmu qiyas. Kemudian yang terakhir, Allah kata wa may yushaqillaha wa rasulah. Ayat ini menjadi dalil kepada ijma' para ulama tentang satu-satu perkara jangan kamu pecahkan kesatuan umat Islam ataupun kesepakatan ulama Islam itu. Maka dalam Islam ni, para pelajar, kita ada 4 asas hukum. Hukum yang pertama Al-Quran, hukum yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis, hukum yang ketiga ijma', sepakat para ulama Islam mengatakan benda ni wajib. Dia tak boleh sepakat gitu ya, dia kena dalil juga. Bila ada Quran, ada hadis, maka dia pun kata ijma' ulama bahawa puasa ini wajib, fardu. Yang keempat al-qiyas. Ini 4 benteng kepada paksi kepada perjalanan agama kita ni, walaupun ada sebahagian tambahan lagi, ada beberapa dia panggil al-hujjah al-mukhtalaf fiha, makna hujah yang di berbeza pandangan ulama tentang dia. Banyak lagi lah, kita boleh tengok dalam kitab usul al-fiqh. Jadi para pelajar sekalian, tamatlah kita perbincangan kita yang ringkas, iaitu ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat dalam suratul Hasyri. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan sambung ayat yang kelima sehingga ayat yang ketujuh, 5 sehingga 7, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.